Pada menjunjung titah perkenan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairi Waddin Sultan dan Di-Pertuan Negara Brunei Darussalam dan merujuk kepada siaran media Jabatan Perdana Menteri mengenai makluman pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan dan kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara di subbenua India bertarikh 31 Mei 2021. Jabatan Perdana Menteri memaklumkan pelanjutan penangguhan sementara kebenaran aktiviti rentas sempadan selama 2 minggu lagi bermula 16 hingga 30 Jun 2021 bagi kemasukan warga negara asing melalui pos-pos kawalan darat dan laut termasuk perjalanan transit melintasi negara Brunei Darussalam kecuali bagi kemasukan atau perjalanan transit yang telah diberikan kebenaran oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam. Kemasukan dan perjalanan transit melalui negara Brunei Darussalam hanya boleh dipertimbangkan bagi kenderaan-kenderaan yang mempunyai permit lintas batas dan penyata kebenaran transit yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam dengan jaminan atau sokongan daripada pihak berkuasa negara yang berkenaan dengan dikenakan syarat dan prosedur kemasukan yang sedia ada bagi tujuan atas urusan rasmi kerajaan, persekolahan, perkhidmatan kecemasan seperti ambulans, polis dan tentera dan vaccinated transport operators yang berdaftar di luar negara dengan permit lintas batas yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negara Brunei Darussalam bagi penghantaran bekalan import yang penting. Penangguhan sementara kebenaran bagi pengambilan dan penghantaran barangan milik individu di lokasi-lokasi khusus di perkerangan sempadan, checkpoints yang dibuat oleh runners berdaftar di negara Brunei Darussalam dan keluar dan masuk negeri secara ulang-alik yakni commuters melalui pos-pos kawalan darat maupun laut bagi tujuan pekerjaan. Penangguhan sementara kebenaran kemasukan dan keluar negeri bagi 5 buah negara dari subbenua India iaitu Republik India, Republik Demokratik Persekutuan Nepal, Republik Sosialis Demokratik Sri Lanka, Republik Islam Pakistan dan Republik Rakyat Bangladesh dilanjutkan selama 2 minggu bermula 16 hingga 30 Jun 2021 bagi perjalanan masuk semua warga negara asing yang berlepas dari atau melalui mana-mana lapangan terbang di subbenua India iaitu India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh. Walau bagaimanapun, pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara Brunei Darussalam adalah dibolehkan untuk memasuki negara ini mengikut prosedur operasi standard SOP yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan. Perjalanan warga negara asing yang berlepas dari subbenua India iaitu India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh dengan melalui negara Brunei Darussalam secara transit dan perjalanan keluar dari negara Brunei Darussalam menuju dari subbenua India iaitu India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh atas apa jua sebab atau urusan. Pemegang pasport diplomatik dan anggota angkatan bersenjata yang ditugaskan di negara ini adalah dibolehkan untuk membuat perjalanan keluar negeri serta warga negara asing yang memegang pas pekerjaan atau pas tanggungan yang mana telah dibatalkan atau pemegang Special Authorization Work Pass atau Professional Visit Visa yang telah bekerja sementara di negara Brunei Darussalam dan akan kembali ke negara asal masing-masing secara tetap. Penangguhan kebenaran ini juga dikenakan bagi warga negara asing yang telah diberikan kebenaran awal untuk memasuki negara Brunei Darussalam dari subbenua India iaitu India, Nepal, Sri Lanka, Pakistan dan Bangladesh melalui penerbangan yang telah dibenarkan sebelum ini, maka kebenaran tersebut adalah ditarik balik. Syarat-syarat bagi pertimbangan keluar masuk yang dinyatakan di atas adalah tertakluk kepada penelitian jawatan kuasa pandu hal ehwal rentas sempadan dari semasa ke semasa. Sebarang makluman lanjut, layari laman sesawang www.pmo.gov.bn/travel portal atau hubungi travel hotline
di talian 120 semasa waktu bekerja ataupun melalui email kepada travelapplication@jpm.gov.bn. Pusat Latihan Pertanian Sinaun kini menjadi kampus pembelajaran dan penyelidikan makmal Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Meneroka sejarah baharu, UNISA turut memperkenalkan penubuhan Fakulti Pertanian kerana sektor pertanian adalah sektor utama dalam pembangunan ekonomi negara dan kaitannya dengan kehidupan manusia. Majlis penyerahan penggunaan Pusat Latihan Pertanian Sinaut, Jabatan Pertanian dan Agri Makanan kepada UNISA diadakan petang tadi di Pusat Latihan Pertanian Sinaut, daerah Tutong. Majlis penyerahan disaksikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ali bin Apong, Menteri Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Surat penyerahan Pusat Latihan Pertanian Sinaut disampaikan oleh Dayang Hajah Masliana Yuliah binti Abdullah, Pemangku Pengarah Pertanian dan Agri Makanan kepada Dr. Haji Nur Arfan bin Haji Zainal, Rektor UNISA. Rektor UNISA dalam ucapan alu-aluannya berkata, penubuhan Fakulti Pertanian merupakan aspirasi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam. Sektor pertanian adalah sektor utama yang penting dalam pembangunan ekonomi dan negara kerana pertanian itu sendiri adalah bersangkut paut dengan kehidupan manusia dan keberlangsungannya. Terdapat banyak ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis yang berkaitan dengan pertanian. Malah dikatakan terdapat 551 ayat bersamaan 8.8% dari keseluruhan ayat Al-Quran adalah berkaitan dengan bidang pertanian. Selain penubuhan Fakulti Pertanian, Pusat Latihan Pertanian Sinaut turut memperkenalkan Pusat Penyelidikan Halalan Taiban yang dihasrat akan memberigakan usaha dan melancarkan lagi proses penektarafan kampus di bawah pelaksanaan UNISA dengan kerjasama pihak-pihak berkenaan. Sementara itu, penggunaan Pusat Latihan Pertanian Sinaut sebagai kampus UNISA dijangka mula beroperasi pada bulan Januari 2022 dengan penawaran beberapa program prasiswazah dan siswazah di bawah Fakulti Pertanian dan Pusat Penyelidikan Halalan Taiban. Menurut Profesor Madya Dr. Hajar Ros binti Abdullah, Dekan Fakulti Pertanian, Perkembangan Fakulti-Fakulti dan program-program baharu UNISA mendorong kepada keperluan tempat yang lebih luas dan selesa bagi menampung pelajar-pelajar yang semakin ramai. Justru itu, UNISA memerlukan tempat baharu bagi menampung perkembangan tersebut. Beberapa program jelas Profesor Madya telah dirancang untuk ditawarkan dalam jangka masa 5 tahun akan datang. Program yang pertama akan bermula pada bulan Ogos 2021 iaitu peringkat sarjana muda, sarjana dan PhD dalam pertanian agribisnes. Fakulti Pertanian juga merancang untuk mengadakan program-program kursus dan juga bengkel-bengkel yang bersesuaian bagi orang ramai, terutama sekali pengusaha-pengusaha, peladang-peladang di sektor swasta berkenaan dengan aspek pertanian dan peternakan termasuk aquaculture yang mana difikirkan boleh membantu perkembangan industri pertanian di negara ini. Smartest Bijak Cafe memberi peluang bagi kehidupan dewasa warga autisma dengan menyediakan peluang pekerjaan dan hidup berdikari. 8 kes aktif jangkitan COVID-19 masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Perinciannya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana.
Dengan usianya yang mencapai 15 tahun, sudah tiba masanya Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN ADMM merenungkan apa yang telah dicapai oleh para ahli pertahanan ASEAN dengan meneroka cara untuk meningkatkan inisiatif dan proses. Menteri Pertahanan kedua selaku Ketua ADMM Negara Brunei Darussalam menyatakan perkara itu semasa mesyuarat tersebut pagi tadi. Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Dato' Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga percaya bahawa ADMM sebagai mekanisme perundingan dan kerjasama pertahanan tertinggi di ASEAN dapat melakukan dan mencapai lebih banyak lagi kejayaan. Through becoming more strategic in our orientation and approach, even more so as we aim to make our initiative sustainable in the long run and bring about the lasting impact to the ASEAN community, notably through effective cross-sectoral and cross-pillar coordination. On that note, I am pleased that the initiative within the ADMM process since the defense sector began its work this year in February, they have reflected these priorities so well. I remain just as hopeful for a productive and successful meeting to further advance our region's defense cooperation for the collective good of the region, for the challenges ahead of us. ADMM ke-15 yang diadakan secara dalam talian menutup tiranya hari ini. Mesyuarat dipengerusikan oleh Yang Berhormat Pihin Dato' Laila Raja, Major Jeneral Bersara Dato' Peruka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Pertahanan kedua selaku Ketua ADMM Negara Brunei Darussalam. Semasa mesyuarat ini, Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN bersetuju untuk menerima pakai dan meluluskan serta mengambil maklum 8 kertas konsep dan perbincangan dan 1 prosedur piawaian operasi SOP. Mesyuarat turut mengesahkan 1 deklarasi Bandara Seri Begawan sempena ulang tahun ke-15 ADMM ke arah persediaan masa depan, keamanan dan kesejahteraan ASEAN. Mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN China juga diadakan setelah selesainya mesyuarat ADMM ke-15. ADMM akan meneruskan momentum kerjasama pertahanan praktikal bersama 8 buah negara yang turut serta pada mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus ADMM Plus ke-8 esok. Semata Brunei menerima peluang baru untuk memperluaskan lagi bistro dan kafe yang sedia ada di sebuah lokasi baru di kolam renang Anggrek Desa. Dikenali sebagai Smartest Bijak Cafe, projek tersebut bertujuan meningkatkan kehidupan dewasa warga autisma dengan menyediakan peluang pekerjaan dan hidup berdikari. Perasmian Smartest Bijak Cafe disempurnakan petang tadi oleh Yang Berhormat Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Aminuddin Ehsan bin Pihin Orang Kaya Saiful Muluk, Datuk Seri Paduka Haji Abidin, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan. Dalam ucapannya, Yang Berhormat berkata, perasmian kafe ini memberikan peluang kepada kalangan dewasa autisma untuk meraih pendapatan asas, seterusnya menjalani kehidupan dengan lebih baik. We have to ensure that awareness and acceptance. Di bawah perusahaan sosial Semata Brunei, kaki tangan kafe ini sepenuhnya dari kalangan autisma. Dibuka kepada orang ramai setiap hari dari pukul 9 pagi hingga 5 petang kecuali Jumaat tutup pada pukul 12 tengah hari hingga 3 petang. Susulan kes rayuan 2 bekas pegawai kehakiman. Kes rayuan yang difailkan oleh pendakwa raya dan juga kedua-dua tertuduh Ramzidah binti Pihin Dato' Kesumadiuraja kena Bersara Haji Abdul Rahman tertuduh pertama dan Haji Nabil Doraina bin Pihin Udana Khatim Dato' Peruka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin tertuduh kedua telah didengarkan lagi di Mahkamah Rayuan hari ini. Dalam rayuan, tertuduh pertama merayu terhadap sabitan bagi kesalahan-kesalahan pecah amanah dan pembersihan wang haram. Tertuduh kedua juga merayu terhadap sabitannya bagi kesalahan pembersihan wang haram dan meminta untuk hukuman 5 tahun yang telah dijatuhkan ke atasnya untuk dikurangkan.
Mereka hadir di hadapan Yang Arif, Presiden Mahkamah Rayuan Michael Peter Barrell, Pesuruh Jaya Kehakiman Conran Segron dan Michael Victor Lun. Simon Farrell QC yang mewakili kedua-dua tertuduh hadir melalui dalam talian dari United Kingdom dan dibantu oleh Sheikh Nordin bin Sheikh Muhammad. Datuk Seri Setia Davinder Singh SC mengetuai pihak pendakwa raya dan hadir secara talian dari Singapura. Rayuan tersebut akan disambung lagi esok pada pukul 9.30 pagi. Tiada kes baharu jangkitan dicatatkan hari ini. Kementerian Kesihatan dalam siaran akhbarnya mengenai perkembangan terkini situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam memaklumkan 8 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan. Sementara itu, jumlah keseluruhan kes di negara ini ialah 250 kes yang dengan kes yang sembuh 239. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 109 kes. 649 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 20,022 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. 315 ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal dijalankan sejak Januari 2020 kepada 135,221 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Program Masyarakat Bermaklumat merupakan salah satu landasan Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri untuk menyampaikan maklumat rasmi mengenai dasar dan maksud kerajaan secara berkesan melalui penyampaian taklimat, sesi dialog serta lawatan. Awang Syahrul Jeffrey bin Datuk Paduka Haji Ibrahim, pemangku pengarah penerangan, berucap demikian pagi tadi semasa program Masyarakat Bermaklumat bagi Kampung Menengah Mukim Bangar di Balai Raya Kampung Menengah Daerah Temburong. Hadir semasa program ini Yang Berhormat Awang Haji Emran bin Haji Sabtu, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Lebih 35 peserta menghadiri sesi taklimat dari beberapa buah agensi yang antara lain menyentuh mengenai peranan dan tanggungjawab rakyat dan penduduk negara Brunei Darussalam, konsep makanan halal dalam Islam, hal ehwal peraturan kastam dan isu penderaan dan keganasan rumah tangga. Program antara lain bertujuan meningkatkan ilmu pengetahuan dan memberikan perkembangan terkini mengenai usaha ke arah mempertingkatkan taraf hidup. Kita berharap dengan adanya program seumpama ini akan lebih menyuntik semangat kepada peserta program, terutama sekali dalam mereka berkongsi maklumat daripada pihak Jabatan Penerangan sendiri dan begitu juga agensi kerajaan. Program ini akan memberikan satu manfaat yang berguna di segi pengetahuan. Bagi menyuntik semangat patriotisme kepada bangsa dan negara, Jabatan Penerangan Jabatan Perdana Menteri melalui Unit Kenegaraan Bahagian Komunikasi Strategik meneruskan program kenegaraan bagi Institut Pendidikan Teknik Brunei IBTE, Kampus Jafri Bolkiah, Kuala Belait. Lebih 95 orang pelajar menyertai. Taklimat kenegaraan bertajuk Peranan dan Tanggungjawab sebagai rakyat ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Ini Pertuan Negara Brunei Darussalam disampaikan oleh Deng Haja Nur Hijrah binti Haji Idris, penolong pegawai penerangan. Program seumpamanya akan dilaratkan ke kampus-kampus IBTE yang lain.
Beberapa warga asing ditahan oleh bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan semasa operasi langis yang dijalankan di dua buah tempat berasingan di daerah Brunei dan Muara. Dalam operasi yang dijalankan di sebuah restoran di Kampung Delima 1, Mukim Brakas kemarin, seorang lelaki warga asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan untuk disiasat dan tindakan selanjutnya. Warga asing tersebut dipercayai pekerja yang lari daripada majikan. Sementara itu, dalam satu lagi operasi yang dijalankan di sebuah flat dan bilik sewa di Mukim Kiangge, 3 orang lelaki dan seorang perempuan warga asing diperiksa. Pemeriksaan awal mendapati seorang lelaki warga asing dipercayai melakukan pekerjaan tidak mengikut jawatan yang dibenarkan dan dikeluarkan pas khas serta surat panggilan kepada majikan asal. Manakala seorang perempuan warga asing yang diperiksa ditahan kerana gagal menunjukkan dokumen pengenalan diri yang sah. Warga asing itu dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan Bandar Seri Begawan untuk disiasat dan tindakan selanjutnya.